Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengurusi, Tuan Imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadiran, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi berada di permukaan bumi Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita yang pertama mendapat keampunan, ia sentiasa mendapat keampunan. Yang kedua, sentiasa dipimpin ke jalan yang benar, hidayah. Yang ketiga, mendapat rahmat serta kasih sayang, demikian juga redha daripadanya. Pengampunan, hidayah, kasih sayang serta redha daripadanya. Kerana apabila ketiga-tiga perkara tersebut ada pada diri kita, maka pasti kita akan berbahagia, hidup selamat sejahtera dunia dan akhirat kelak. Ya, pertama tadi keampunan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam. Maka bila kita merasakan diri kita berdosa, maka perlu kita memperbanyakkan istighfar. Ya, kerana Nabi SAW mengajar kepada umatnya agar beristighfar sesudah daripada salat. Kan bila kita mengerjakan salat, kalimah yang terakhir, ya, selepas kita memberi salam ke kanan dan ke kiri adalah kalimah Allah. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi, kan Allah belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, Allah. Maka Nabi kebiasaannya lepas daripada salat Nabi akan istighfar. Istighfar ni boleh 2 kalimah, boleh 3 kalimah. Contoh, kalau 2 kalimah, astaghfirullah, astaghfirullah, aku memohon keampunan kepada Allah. Berapa kali Nabi baca? Thalatha marrat, 3 kali. Atau boleh juga 3 kalimah, astaghfirullahal azim, aku memohon keampunan kepada Allah yang maha besar, yang maha hebat. Setelah Nabi beristighfar 3 kali, Nabi akan melangsungkan kalimah Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalal wal ikram, wahai Allah, engkaulah yang selamat sejahtera. Kita puji dulu Allah. Allahumma antas salam, Allah mempunyai sifat as-salam. Kesejahteraan, kebahagiaan sebenarnya ada pada zat Allah, dan Allah boleh beri kepada sesiapa yang ia kehendaki kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan. Maka sebab itu kita puji Allah dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam, demikianlah daripadamu kesejahteraan, keselamatan, keamanan. Kita hidup di permukaan bumi ini, begitu juga di hari akhirat kelak kita nak keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan pasti. Walaupun barangkali dia bukan orang yang baik-baik, dia bukan orang saleh, dia orang fasik, munafik, zalim dan asi, dia pun nak kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan dunia dan akhirat kelak. Walaupun dia tersalah, dia tersilap, kan? Maka akhirnya kita akan sebut tabarakta ya zal jalal wal ikram, maha berkat wahai Allah akan dikau yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kehebatan. Nah, kita boleh merujuk zikir tersebut, kita boleh rujuk dalam hadis riwayat Imam Muslim
bersumberkan daripada Thauban radhiyallahu an. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ada keperbagian kitab hadis, di antaranya kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kata dia Thauban radhiyallahu an, Thauban ni pembantu khadam Nabi. Aku sering melihat, memerhatikan Nabi selesai daripada salat, Nabi akan istighfar. Nah, tadi kita dah sebut istighfar Nabi 3 kali, langsung Nabi akan melengkapkan dengan kalimah Allahumma antas salam ila akhirit zikir tadi. Baik. Kecuali Nabi bila solat witir, apapun jenis solat, fardu, sunat, bersendirian, berjemaah, habis je solat, diakhiri dengan salam, Nabi akan istighfar, kecuali solat witir. Bila Nabi solat witir pada waktu malam, ada ketikanya di awal malam, ada ketikanya di pertengahan, atau hampir-hampir kepada waktu fajar, waktu subuh. Bila Nabi solat witir, maka Nabi akhiri, dah beri salam kanan ke kiri, Nabi akan mengungkapkan kalimah Subhanal Malikil Qudus. Subhanal Malikil Qudus, yang kedua kuat sedikit, yang ketiga lebih kuat daripada yang kedua. Subhanal Malikil Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Berapa kali Nabi baca Subhanal Malikil Qudus? Salasa marrat. Ini juga kita boleh rujuk dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Kita boleh rujuk dalam kitab Al-Adhkar, pengarang yang sama. Imam An-Nawawi mengarang kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis, mengarang juga tentang zikir-zikir dan doa, nama kitabnya Al-Adhkar. Nah, bermaksud kita teladani, kita contohi Nabi. Ya, habis je kita solat witir, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Baik. Pertama, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul, ya, kalau boleh perbanyakkan istighfar, ya, perbanyakkan bertobat, istighfar dengan lisan, bertobat dengan perbuatan. Baik. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah agar Allah memimpin, ya, menghidayahkan kita ke jalan yang benar. Perhatikan baik-baik dalam salat, fardu, sunat, bersendirian atau berjemaah, tiap-tiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah tu ada kalimah, ada perkataan ihdinas siratal mustaqim. Kita barangkali semua kita tahu apa maknanya, hidayahkan olehmu akan kami ke jalan yang benar. Maksudnya kita minta Allah beri hidayah, Allah pimpin kita ke jalan yang benar, jalan yang betul. Sebab ada di kalangan manusia ni dia jadi keliru. Ya, dia tak dapat nak membezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang batil, mana yang hak, benar dan salah, dia tak dapat bezakan. Ya, pasal apa? Semua orang mendakwa, A kata dia benar, B kata dia pun betul, C pun kata kamilah yang memperjuangkan kebenaran. Jadi dia jadi keliru. Ya, A kah, B kah, C, pasal masing-masing mendakwa. Nah, kita nak tahu manakah yang benar, yang betul, kita kena tengok rujukan, sandaran, apa yang diperkatakan, apakah menepati Al-Quran dan Sunnah atau sebaliknya. Ya, kalau dia menepati Quran dan Sunnah perkataannya dan selari dengan perbuatannya, ya, dia benar. Ada orang ni dia cuma bercakap, kita jangan bohong, kita jangan mengumpat, kita jangan memfitnah, hukumnya haram, berdosa, tapi dalam masa yang sama dia bohong, dia mengumpat, dia memfitnah. Kan kadang-kala mereka yang bercakap ni dia tak perasan, dia tak sedar. Dia bercakap, orang rakam, orang ambil gambar, orang masukkan dalam klip video. Bila ditanya, tuan kan ada katakan macam ni, bila pula aku kata, aku tak pernah kata. Macam mana yang ni, agak-agak apa jawapan dia. Maka sebab itu seorang mukmin bila bercakap kena hati-hati, ya, apatah lagi kalau dia seorang pemimpin, pasal cakap dia diperhatikan oleh orang bawahan. Jangankan dia seorang pemimpin biasa macam kita, seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, kena hati-hati bercakap. Ya, kita nak tahu orang ni baik ke atau buruk, ada dua tanda.
dia ni betul-betul baikkah ataupun jahat? Ada dua tanda. Apa tandanya? Pertama, melalui lisannya. Yang kedua, melalui perbuatan, kelakuan. Kerana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bersumberkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Hadis ni juga kita boleh rujuk dalam kitab yang sama, Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Kita boleh rujuk hadis ni juga dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Suyuti ini ulama tafsir dan juga ulama hadis. Imam Jalaluddin Al-Suyuti memuatkan hadis ni dalam kitabnya. Selain daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, Imam An-Nasai, Imam Abu Daud juga meriwayatkan. Baik, apa hadisnya? Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang bermaksud seorang Muslim, kata dia Nabi, adalah orang yang mensejahterakan orang-orang Islam yang lain daripada lisannya, daripada tangannya. Maksud daripada tangannya kelakuan, perbuatan. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang ditegah oleh Allah ke atasnya. Maksud daripada hadis tu, Nabi nak bagi tahu al-muslim al-kamil. Coba kita rujuk dalam kitab Dalilul Falihin karangan Syekh Muhammad Allan. Saya ada kitab tu. Al-muslim bermaksud al-muslimul kamil, seorang muslim yang sempurna keislamannya, sempurna keimanannya. Bila dia bercakap, dia mensejahterakan orang lain. Apa maksud? Dia bercakap dengan A, dia bercakap dengan B, dia bercakap dengan Ahmad, dia bercakap dengan Fatimah, yang seagama, seakidah, benar. Dia tak bohong, dia tak mencerca, dia tidak mengaibkan, dia tak mengumpat, jauh sekali memfitnah. Yang semuanya itu ditegah, dilarang oleh agama, kan? Kemudian yang kedua, wayadi, jaga tangan. Kelakuan perbuatannya mesti beradab, bersopan, kan? Kemudian orang yang berhijrah, yang benar-benar berhijrah, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah. Kita sebagai seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, kita semua tahu apa perintah Allah, apa larangannya, apa yang wajib, apa yang sunat, apa yang haram, apa yang makruh, yang harus, semua kita tahu, kan? Tapi kadang-kala mungkin kita letakkan matlamat menghalalkan cara Islam di belakang habis, kan? Yang penting aku kena menang, yang penting aku mesti menjadi bagian-bagian, aku jadi pemimpin, tak peduli, bohong-bohonglah, tipu-tipulah, mengumpat ke, memfitnah, mencerca, mengaibkan, kasar, kesat, yang penting matlamat menghalalkan cara. Seorang mukmin, mukminah tak begitu. Letakkan Islam di hadapan. Ya, dengan kita tak menafikan, betul lah kadang-kadang kita pun tersalah, kita tersasul, tersilap, terbabas, kita tergelincir. Tapi kita jangan segan silu, kita memohon kemaafan, maaf ya, maaf, Allahu Akbar, betul saya salah, saya silap, saya terlepas cakap, ya, saya terlepas, tersasul, terbabas, maaf. Tapi maaf ni dia sekali je, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau berulang kali, kita pun rasa pelik juga. Ya, baik, tak apa, kita tinggal bab tu. Saya tak bercadang nak cerita bab-bab tu. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nak cerita sikitnya. Ya, tanda-tanda kematian husnul khatimah. Kan pengajian kita pembersihan hati, penyucian jiwa, tazkiyatul anfus. Ya, kita punya pengajian kita. Baik. Kita barangkali sedia maklum, ya, diviralkan. Ada seorang ustaz 2 hari yang lalu kuliah subuh pada hari Ahad, ya, almarhum Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Sabri Muhammad Sabri Awam sedang menyampaikan kuliah subuh, menyampaikan perkara-perkara yang diperintah, yang ditegah oleh Allah, menyampaikan cerita-cerita agama. Sedang berkuliah, rasa sesak nafas. Kita barangkali sedia maklum.
Nah, saya bercadang nak mentafsirkan ayat tersebut. Ayat yang dibaca tu saya tengok 2-3 kali dalam klip video, saya boleh trace. Oh, ni ayat yang ke-48 surah Ibrahim, juzuk yang ke-13. Dia baca 2-3 kali, dia tak sempat nak mentafsirkan. Ya, dia sempat suku daripada ayat tersebut, dia dah susah nafas, tak sempat dia jatuh, orang pun sambut dia. Kalimah yang terakhir yang kita dengar, Allah Ta'ala berfirman, wa yauma bab habis. Ya, tanda-tanda wajah-wajah kematian husnul khatimah, pasal dalam keadaan menyampaikan agama Allah. Baik, kita tinggal bab tu dulu. Apa ayat yang dibaca? Kita baca ayat ni dulu, saya tafsirkan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, juzuk yang ke-13 pada ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Yang bermaksud pada hari itu ketika mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Apa maksudnya? Kehidupan manusia di padang mahsyar, masa kita berada di padang mahsyar, bumi itu berlainan dengan bumi yang kita tinggal pada hari ini. Sangat berlainan dan sangat berbeza. Ala kulli hal bumi juga, tapi Allah sebut tubaddalul ard ghairal ardi, bukan bumi yang kita diami, yang kita tinggal pada hari ini. Masa tu bumi itu namanya mahsyar. Ini ditafsirkan oleh para ulama salafus salih. Wasamawat, demikian juga langit, bukan langit yang kita lihat pada hari ini. Kita tinggal di bumi ini, kita melihat langit, kan langit ada ketikanya berwarna biru, ada ketikanya gelap menandakan turunnya hujan. Ketika itu di padang mahsyar, kehidupan kita bukan bumi seperti ini, bukan langit seperti yang kita lihat pada hari ini. Langsung Allah sebut wa barazu lillahil wahidil qahar, dan mereka ketika itu, yakni manusia, berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Manusia ketika itu dia tak ada dah ketika itu yuka jadi pemimpin ai pemimpin. Ketika itu manusia dia tak akan fikir aku hidup ni aku nak kaya, aku hidup ni aku nak bahagia, tak ada. Masa dia berada di padang mahsyar tu, satu alam yang berlainan dengan alam dunia ni, dia berdepan dengan Allah. Masa tu yang dipikir satu je, apakah Allah redha ke aku ataupun Allah memurkaiku, apakah aku selamat atau sebaliknya. Maka sebab itu Allah sebut wa barazu lillahil wahidil qahar. Kalimah wa barazu saya lihat dalam tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain menyebut wa kharaju minal qubur. Kitab tu kitab bahasa Arab. Mereka manusia dibongkar daripada kubur, dikeluarkan daripada kubur. Ketika itu berhadapan dengan Allah Al-Wahid, satu-satunya Allah. Yang ketika itu Allah bagi tahu tentang zat, sifat dan afalnya Al-Wahidil Qahar, aku satu-satunya yang perkasa, Qahar. Ya, bermaksud kita ketika itu berdepan dengan Allah di padang mahsyar, walaupun dia seorang mukmin, mukminah, seorang yang kuat beramal masa hidup di dunia, masa itu dalam keadaan ketakutan gemetar selama mana belum dibicarakan di pengadilan Rabbul Jalil. Walaupun dia dah tahu dah, rasanya aku ni banyak kebaikan, banyak amal soleh berbanding dengan kejahatan, walaupun demikian dia tetap gemetar sebelum dibicarakan, sebelum berhadapan dengan Allah. Ya, maka sebab itu masa kita hidup di dunia ni, ingat ayat Allah dalam surah Fussilat juzuk yang ke-24 ayat 46. Apa Allah sebut? Man amila salihan falinafsih, barang siapa yang melakukan amal saleh, maka amal saleh kebaikannya, kebajikannya kembali kepada dirinya.
Maksudnya apa? You buat baik, Allah tak pernah untung. You buat baik, kembali pada kamu. Kamu yang beruntung, kamu yang bertuah. Langsung kesinambungan ayat tu, waman asa'a fa'alaiha, siapa pula yang buat jahat, kembali kepada si pelaku. Dengan arti kata yang lain, you buat jahat, Allah tak pernah rugi. You buat baik, kamu untung. You buat jahat, kamu yang rugi. Kerugiannya yang menjadi penyebab kamu kesal. Kita hidup di dunia ni, kalau kita berniaga, semua warna untung. Kalau rugi, sekat rugi, perniagaannya dia setakat kesal je, tidak memberi kesan pada, cuma dia rasa kesal, ya Allah, aku dah banyak keluar modal, dah 10,000, dah 100,000 dah keluar modal, aku mengharapkan tak dapat pulangan, dapat pulang balik, modal aku pun cukup lah, tak dapat untung pun tak apa, tapi aku dah rugi. Tapi di hari akhirat, orang yang buat dosa bukan rugi macam tu. Rugi dengan kekesalan, dia diazab, dia diseksa. Yang tadi setakat rugi je kalau dunia, tak dapat pulangan modal, tak dapat untung, ya Allah rugi. Tapi dia masih boleh memperbaiki dirinya, masih hidup di dunia kalau dia ahli perniagaan. Tapi di hari akhirat, maaf, pemutusnya bila you dah wafat, you dah meninggal, you dah mati habis. Apa yang berlaku pada diri kamu, baik dibalas nikmat, kesudahannya adalah syurga, yakni redha Allah. Sebaliknya, jahat dibalas azab, kerugian pada dirimu, Allah mengadili akan dirinya, kamu masuk neraka. Sebab itu dalam surah Qaf, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-18, apa Allah sebut? Yauma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, kata dia Allah, yauma izin, pada hari itu kita hidup di padang mahsyar, berada di pengadilan Allah, dekat mahkamah Rabbul Jalil, tu'raduna, didedahkan, dibentangkan. Apa yang dibentangkan? Kebaikan kamu, kejahatan kamu masa hidup di dunia, la takhfa minkum khafiyah, tak ada yang tersembunyi. Masa di dunia ni bolehlah you buat baik. Mungkin manusia ni, kalau dia buat baik, dia nak menampakkan kebaikannya supaya orang nampak. Tapi tak ada manusia, dia buat jahat, dia menampakkan kejahatan, tak ada. Bahkan dia buat jahat, walaupun orang nampak, lagi disembunyikan, lagi dia kata, tak ada. Ibarat kata orang berak tengah jalan, tak ada siapa nak mengaku. Tapi besok di hari akhirat, yang baik Allah dedahkan, tak apalah. Orang yang didedahkan kebaikan rasa gembira, sangat bersuka cita. Wah, didedahkan kebaikannya, wah, dia tengok suka, gembira. Sebaliknya bila Allah dedahkan kejahatannya, ya Allah menggemetar dia, ya. Maka sebab itu cuba kita tengok pada ayat yang selanjutnya. Pada ayat yang ke-42, ayat sebelum daripada tadi, yang tadi ayat 48, apa Allah sebut? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Tengok, innama yuakhiruhum liyaumi tashkhasu fihil absar. Apa maksudnya? Dan janganlah engkau mengira bahawa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Wala tahsabannallahu ghafilan, kamu jangan menganggap, kamu jangan menyangka yang Allah tu lalai, alpa, leka dengan amma ya'maluz zalimun, apa kezaliman, kejahatan yang telah kamu lakukan. Kamu jangan anggap Allah lupa. Kita di dunia ni betul, dia buat baik, dia buat jahat, ada ketikanya dia buat baik pun dilupa, tapi tak apalah, pasal kebaikan. Tapi dia buat jahat dilupa, masa bila pula aku zalim kat kamu, aku kata kamu, cerca kamu, maki hamun kamu, aku umpat kamu, fitnah, masa bila ni? Tengok, besok di hari akhirat Allah tak pernah lalai, Allah tak pernah leka dengan kezaliman orang-orang yang zalim. Bahkan kata dia Allah, innama, hanya senya. Kita kalau mengaji dalam ilmu nahwu wa sarf, ilmu grammar bahasa Arab, innama tu adatu hasrin. Maksudnya adatu hasrin tu huruf pembatas. Adatu hasrin, huruf pembatas, nak menunjukkan kuat benda tu. Contohnya,
Allah akan berfirman tentang orang yang beriman ni, A, B, C, D, E, F. Orang beriman ni, si Ahmad, si Ali, si Fatimah, Khadijah beriman. Innama al-mu'minuna ikhwah. Innama, hanya senya, al-mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tapi kalau dalam bab yang ni tak saudara. Kadang-kala yang diperjuangkan tu berbeza. Adik memperjuangkan A, kumpulan A. Abang dia kumpulan B memperjuangkan B. Kakak dia kumpulan C C, jadi haru biru. Walhal itu mukminun, bahkan satu nasab, satu ayah satu mak. Tak betul kamu ni perjuangkannya, yang kamu pun tak betul. Pengabihnya berkelahi bergaduh. Allahu Akbar. Tak mengapa kita berbeza pandangan dan pendapat, tapi jangan sampai kita cerca mencerca, memaki hamun, memfitnah, kata-kata kasar dan kesat. Allahu Akbar. Tak apalah, perjuangkanlah apa yang kamu nak perjuangkan. Perjuangkan yang ni, kawan ni perjuang. Kita kan seagama, kita kan sebangsa, kita sama-sama sebangsa Melayu, kita sama-sama seagama, seakidah. Tak apalah kan. Tapi semua orang tahu cerita ni, tapi praktikalnya tak berlaku. Pasal tadi dah disebut jawapannya, matlamat menghalalkan cara. Sebab itu kalau kita letak Islam di depan, matlab, walaupun daripada kumpulan kita benar kata benar, salah kata salah, walaupun daripada kelompok kumpulan kita, maaf, saya memang daripada kumpulan kamu, tapi maaf, kamu salah, kamu silap, bercanggah dengan agama, maaf. Dengar baik-baik, saya bagi contoh paling mudah, paling simple. Mak kita, ayah kita tetap mak ayah kita, ayah kita tetap ayah kita dunia akhirat. Betul? Mak tetap mak saya dunia akhirat. Tapi minta mak tak solat, mak tak puasa bulan Ramadan, mak salah, mak dari segi agama salah, minta maaf mak. Yang ni tak betul pun betul lah, di pertanyaan tak apalah, yang betul tu betul lah, yang salah pun pasal kumpulan dia, kelompok dia, walaupun salah betul juga. Astagfirullah. Kalau salah, you kena kata salah, mengumpat, memfitnah, mencerca, salah dah agama, salah. Tapi maaf, pasal kumpulan, golongan, kelompok saya, salah pun kira betul lah. Memang umpat tu memfitnah tu dosa, tapi pasal kumpulan kira betul lah, kira benar. Astagfirullah. Mak kita, ayah kita tetap mak ayah kita dunia akhirat. Tapi dia buat salah bertentang agama, mak minta mak. Kita tetap beradab, bersopan. Mak tetap mak saya sanjung mak, saya kenang budi mak, membesarkan saya berpenatlah. Tapi mak tak solat, mak tak puasa, mak tetap salah di sisi agama. Boleh tak mak berubah? Kan, ini perkara yang perlu kita pahami. Baik, hanya saja kata dia Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Yu'akhiruhum, hanya saja Allah menangguhkan, yu'akhiruhum, melambatkan, liyaumin tashkhasu fihil absar, pada suatu hari nanti matanya akan terbelalak. Masa di dunia tak mengaku buat salah, buat perkara fasik, munafik, zalim, tak mengaku. Tapi hari akhirat Allah dedahkan sikit. Allah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, perhatikan baik-baik, sibabul muslim fusuq wa qitalu kufrun, mencerca, memaki hamun seorang muslim fasik, kata dia Nabi. Wa qitalu kufrun, membunuhnya adalah kufur. Tahu orang fasik, mencerca, memaki hamun kan. Kalau mengumpat, memfitnah, lebih lagi, pasal mengumpat fitnah ni termasuk kategori dosa besar. Baik, tak apalah ya, kembali pada ayat tadi. Seseorang yang akan meninggal,
Kita nak tahu dia meninggal dalam keadaan khatimatul khair, tanda meninggalnya dalam keadaan baik, husnul khatimah. Ada kitab bahasa Arab, kitab Syarhus Sudur, karangan Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Beliau wafat pada tahun 911 Hijrah. Ulama tafsir dan ulama hadis. Kitab ini bahasa Arab, tapi tak apa saya terjemahkan. Saya baca satu hadis. Kalau sempat kita bacalah beberapa buah hadis. Bab alamatu khatimatil khair. Alamat bahasa Arab, tanda. Khatimatil khair, tanda seseorang itu mengakhiri kehidupannya dalam keadaan baik. Akhrajahu at-Tirmizi wal Hakimu an Anas. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi dan juga Al-Hakim. Imam At-Tirmizi, Imam Al-Hakim, kedua-duanya meriwayatkan hadis ini an Anas, daripada Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik. Anas ni siapa dia? Pembantu khadam Nabi. Ya, dalam hadis yang lain dia pernah mengkhabarkan tentang dirinya, aku berkhidmat, khadam tu, aku telah berkhidmat dengan Rasulullah ni lebih dari aktsara asyara sinin, lebih pada 10 tahun. Kemudian sahabat pernah tanya dekat Anas ni, dalam salah satu riwayat, apa yang unik kamu ketika berkhidmat dengan Nabi? Maksud yang unik ni apa ya, keistimewaan kamu berdamping dengan Nabi? Yang agak-agak lah, apa satu keunikan? Apa Anas jawab? Selama aku berkhidmat dengan Nabi 10 tahun ni, aku tersalah, aku tersilap, tetapi Nabi tidak pernah mengherdik. Cis. Nabi tak pernah mengherdikku. Itu satu keunikan. Nak menunjukkan kepribadian syakhsiah Nabi sangat baik. Bahkan Nabi menegur aku dengan cara yang baik. Itu cerita Anas dekat sahabat bila sahabat tanya tentang keunikan Anas dengan Nabi. Baik. Dalam hadis ni kata dia Anas, anna Nabi SAW qala, adalah Nabi SAW bersabda, iza aradallahu bi'abdin khairan isti'maluhu, apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi baik, Allah akan mentakdirkan hambanya itu beramal. Langsung para sahabat faqil, maka ditanya akan Rasulullah, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bila Allah menghendaki hambanya itu menjadi baik, Allah akan takdirkan dia beramal. Lalu sahabat tanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah mentakdirkan dia beramal? Kerana amalan ini ada dua, satu amalan baik, satu amalan jahat. Maka Nabi jawab, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut, Allah akan memimpin, akan memandunya, yuwaffiquhu li amalin salih, di saat-saat terakhir bila dia nak wafat, Allah memimpin, memandunya melakukan kebaikan, kebajikan, amal salih sampai akhirnya dengan kebaikan. Faham tak? Contoh mudah aja. Kita berapa minit lagi ya masa waktu? Saya terlupa banyak. 4 minit lagi ya? Okey, kita laju sikit. Katalah seorang hamba Allah, dia ada dua keadaan. Situasi yang pertama kita cerita, sebelum dia pergi haji, rajin dia ke masjid, ke surau, mendengar kuliah, bantu wang masyarakat. Lepas tu dia nak pergi haji, biasalah kita orang Melayu bila nak pergi haji kita buatlah sikit kenduri kesyukuran. Maka kita pun, ya Allah, seronoknya lah kamu, tahniah kamu dapat panggilan Allah Ta'ala, mudah-mudahan lepas balik daripada haji ini bertambah-tambah lagi kebaikan. Okey, itu harapan kita. Bila dia balik, apa yang berlaku sebaliknya? Kita pun terperanjat. Seminggu tak hadir ke masjid, tak apalah, mungkin kita kata penat kot, letih kot, maklumlah di sana kan. Tapi dah dekat sebulan, kita pun sakit ke, tak apa, sehat ke? Kita tengok sehat, pergi ke pekan, pergi ke pasar, tiba-tiba kita pun rasa macam terperanjat. Waktu maghrib selamba aja cuci kenderaan, siram pokok bunga, azan kita lalu kita berhenti, Waalaikumsalam, Haji Mat, minta maaf Haji Mat, jomlah kita ke masjid. Dia pun tengok sembahyang ni di rumah pun boleh, lain macam bunyi. Kita sembahyang ni tak payah tunjuk ke orang,
Bukan. Kan kita ada kuliah ni dalam YouTube pun boleh. Bunyi tu dah lain macam. Haji Mak kan kita sebelum ni kan kita rajin. Itu dulu. Sekarang ni aku berada dekat Mekah, banyak ilmu laduni aku dapat. Hai, lain macam bunyi. Kesimpulannya nak tunjukkan, kita bukan kata dia tak sembahyang, dia pun dah mengaku tadi. Tapi lain. Lepas tu bila kita ajak ke masjid, ajak ke surau, orang ke masjid ke surau ni akan timbul penyakit riak. Riak ni membatalkan amal. Haji Mat, sebelum ni kan Haji selalu ke masjid, ke surau, tak ke jadi riak, batal. Itulah silap, aku silap sebenarnya. Sepatutnya kita ibadah ni tak perlu tunjuk-tunjuk ke orang. Ya, Haji Mat, istighfar dah. Memang aku silap. Kita pun tak tahu nak cakap apa. Hukum mutlak Allah, tapi lain macam. Okey. Situasi yang kedua, sebelum pergi haji ni, kita tahu, tak apalah. Bila dia panggil kita makan kenduri, kesyukuran dalam hati kita, mudah-mudahan balik haji ni berubah lah. Sebab tak pernah nampak batang hidung. Rupanya balik pada haji memang dia berubah. Seminggu lepas tu, tak sampai seminggu, 2 hari lepas tu ke masjid, ke surau, buat kebaikan-kebajikan, kita pun tengok. Bila kita tengok tu, kita lama kita tengok. Bila dia pun terperasan, apa hal ni, ada yang tak kena ke? Bukan, ada, syukur-syukur, alhamdulillah. Kita tu tengok tu pasal nak mesti betul, tak betul aku tengok. Maksudnya perubahan daripada tak baik kepada baik sampai akhir hayatnya dengan kebaikan. Ini di antara tanda matinya dalam keadaan husnul khatimah. Faham tuan-tuan? Berapa minit lagi dah? 1 minit lagi. Okey. Ini juga kitab bahasa Arab, At-Tadhkirah, karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ni dia wafat tahun 671. Okey. Saya nak bagi tahu begini, sikit saja, sikit. Kita kalau kita ziarah orang dalam keadaan nazak, kita selalu mengajar perkataan la ilaha illallah. Betul? Betul Ustaz? Betul tak kalimah tu? Betul. Saya tak kata salah, cumanya yang kurang tepat. Saya baca sini ya. Bila kita ziarah orang yang dalam keadaan nazak, kita ajar dia talqin berapa kali? Sekali sahaja. Jangan berulang kali. Saya baca ni, kita ni bahasa Arab, saya terjemahkan. Fa'iza talaqqannaha al-muhtadiru wa qalaha marratan wahidatan fala tu'adu alaihi li'alla yadajjaru wa qad kariha ahlul ilmi al-iktharu minat talqin. Boleh saya teruskan? Seminit je ya, seminit je saya terjemahkan ni. Nanti kalau saya tak terjemah, nanti tak faham ya. Apabila orang tersebut, orang yang nak meninggal ni, talaqqannaha al-muhtadir, orang yang hadir mentalkinkan dengan kalimah la ilaha illallah wa qalaha marratan wahidan, yang mentalkinkan tu kepada orang yang dalam keadaan nazak hanya sekali kalimah la ilaha illallah, dan dia boleh mengikut kita, cuma dia tergagaplah sikit, tapi kita very clear la ilaha illallah fala tu'adu alaihi, maka kamu jangan ulangi lagi, li'alla yadajjaru, kerana akan menyukarkan, akan menyusahkannya. Kita dah dengar dah dia, pakcik, makcik, abah, mak, la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah, cukup, jangan diulang lagi kerana menyukarkan, menyusahkannya. Waqad kariha ahlul ilmi al-iktharu minat talqin, sesungguhnya dibenci, tidak disukai ahlul ilmi wal ikthar, kebanyakan orang yang berilmu, kebanyakan orang yang berilmu, al-ikthar, kebanyakan mereka yang memahami tentang kalimah tersebut, orang yang berilmu menghukumkan ianya makruh. Maka sebab itu kita dah ucapkan, minta maaf ya tuan-tuan, nak hadir, nak ziarah, nak baca ayat Quran, nak berdoa, silakan, tapi maaf, saya dah ajar talqin kat dia dengan kalimah la ilaha illallah, dia dah boleh menuturkan, cukup.
nak ziarah, nak tengok, nak bacakan Quran, nak doakan, silakan. Tapi maaf, jangan lagi diajar kalimah la ilaha illallah. Sebab saya dah ajar dan saya dah dengar dia mengungkapkan kalimah tersebut. Faham tak? Kerana orang yang nak meninggal ni, dia berbeza dengan orang yang hidup. Kita hidup ni, mana lebih baik? Sekali ke kamu sebut la ilaha illallah ataupun banyak kali? Sudah tentu jawapannya banyak kali. Sebab kita hidup ni, kita faham la ilaha illallah sekali. Kalau kawan tu 10 kali, mana lebih baik? Yang 10 kali lebih baik. Tapi nak meninggal dia tak begitu. Kerana setan iblis ni di antara iman dan kufur. Kemungkinan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala menyebut, orang pertama aja, orang kedua aja, orang ketiga aja, setan dia akan bagi tahu, tengok Tuhan kamu berbilang-bilang. Pasal orang pertama aja, orang kedua aja, orang ketiga, Tuhan kamu adalah berbilang-bilang, bukannya satu seperti mana keyakinan kamu sebelum ini. Faham tak? Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.